Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ujang untuk kita membincangkan tajuk hari ini, penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Maksudnya, Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku, kemudian Dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil, kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa, kemudian kamu sampai menjadi tua, dan ada antara kamu yang dimatikan sebelum itu, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan, dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Antaranya termasuklah penciptaan diri kita sendiri sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia supaya kita sentiasa meneliti, memikirkan tentang kejadian kita sendiri yang penuh dengan rahsia, agar kita dapat merasakan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merasai kelemahan dan kehinaan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, daripada sari pati tanah, iaitu sulalah. Proses kejadian manusia begitu unik, rapi, teratur dan sangat sempurna. Dan hal ini sekaligus membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Ayo sama-sama kita lihat 4 peringkat proses kejadian manusia. Pertama, nutfah. Nutfah merupakan proses percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Kedua, alaqah, zygot. Alaqah ialah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim ibu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Ketiga, mudghah, embrio. Mudghah ialah seketul daging yang lembut. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak, saraf tunjang
dan pembentukan anggota lain seperti telinga dan mata. Keempat, janin, fetus. Pada peringkat janin, pembentukan seluruh anggota telah pun sempurna. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan organ-organ tubuh. Hakikat roh tidak dapat dikaji kerana hakikat ini merupakan antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan manusia. Manusia akan melalui beberapa fasa dalam kehidupan mereka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersesuaian dengan tahap kesediaan psikologi kita sebagai manusia. Pada peringkat pertama, kanak-kanak, iaitu pada peringkat ini anak-anak akan mula belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Pada peringkat ini, kanak-kanak umpama kain putih yang akan menerima apa sahaja perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Untuk itu, ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang sangat penting pada peringkat ini. Peringkat yang kedua, peringkat remaja. Pada peringkat ini, remaja telah mula ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dipertanggungjawabkan dengan apa-apa yang dilakukan oleh mereka berpandukan aturan syariat. Pada peringkat ini, remaja atau manusia itu telah pun mencapai tahap akil baligh. Fasa yang ketiga, dewasa. Pada peringkat ini, manusia telah pun mencapai tahap kematangan akal yang sempurna. Manusia sudah mula menerima tanggungjawab yang lebih besar berbanding sebelumnya, seperti membina keluarga, mencari rezeki, nafkah buat diri dan keluarga, serta menjadi pemimpin dalam kalangan masyarakat. Fasa yang keempat, tua. Pada peringkat ini, daya fizikal manusia semakin lemah. Namun, pengalaman hidup yang telah dilalui oleh mereka adalah begitu berharga untuk dijadikan panduan buat generasi muda, generasi yang berikutnya. Fasa yang terakhir iaitu fasa yang kelima, mati. Kematian akan menyedarkan kita untuk sentiasa memanfaatkan kehidupan dengan melakukan perkara yang boleh memberikan kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sahaja, bahkan untuk orang lain seperti keluarga, masyarakat dan negara. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tajuk yang kita bincangkan pada hari ini ialah: yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurnanya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kedua, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Yang ketiga, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur dengan nikmatnya. Sebagai rumusan, untuk mencari bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang besar seperti penciptaan bulan, matahari, langit, bumi dan cakrawala. Tetapi cukup sekadar kita merenung dan meneliti bagaimana diri kita sebagai manusia
dicipta Allah Subhanahu wa taala hanya daripada setitis air mani. Renung-renungkan, fikir-fikirkan dan selamat beramal. Sekian dari Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.